Maka Raja Kasim pun naiklah ke darat serta fikir dalam hatinya, kepada siapa aku minta tolong ini? Jika demikian, baik aku pergi kepada Sri Naradiraja kerana ia kasih akan aku, kalau ia menolong aku. Setelah demikian fikirnya, maka Raja Kasim pun pergilah kepada Sri Naradiraja. Baiklah, hambalah menyertai tuanku. Setelah berteguh-teguhan kata, maka Sri Naradiraja pun berlengkap menghimpunkan orangnya. Setelah hari malam, maka Raja Kasim pun naik gajah yang bernama Juru Demang. Maka Sri Naradiraja mengepalakan gajah Raja Kasim itu, dan Maulana Jalaluddin pun ada bersama-sama. Maka segala orang kapal semuanya dibawanya naik dengan senjatanya. Apa bicara Tuan hamba? Jika bendahara tiada serta dengan kita, tiada akan hasil pekerjaan kita. Jikalau kita ajak pun, masakan ia mahu? Mudah juga pekerjaan itu kepada hamba. Mari kita pergi pada bendahara. Baiklah, mana kata Tuan hambalah hamba ikut. Maka pergilah keduanya kepada bendahara. Setelah sampai di luar pagar bendahara, maka bendahara segera naik ke atas gajah. Maka gajah itu pun berdiri lalu berjalan. Maka dilihat oleh bendahara, raja itu Raja Kasim, bukannya Sultan Abu Syahid, dan kilat senjata pun terlalu banyak. Maka bendahara tiada berdaya lagi, lalu disahutnya, "Sukalah hamba kerana Raja Kasim pun teraulah tuan kepada hamba. Selamanya pun hamba hendak mengerjakan raja rekan itu." Maka Raja Kasim pun terlalu sukacita mendengar kata bendahara itu. Maka baginda pun masuklah berlanggar ke dalam. Orang pun geruparlah mengatakan Raja Kasim melanggar ke dalam. Segala orang besar-besar dan hulu balang sekalian pun datang mengusir bendahara. Maka ditikamlah orang Raja Rekan terus-menerus. Setelah Raja Rekan merasai luka itu, maka ditikamnya Sultan Abu Syahid. Maka baginda pun syahidlah. Adapun umur baginda di atas kerajaan setahun 5 bulan. Setelah Sultan Abu Syahid sudah mangkat, maka Raja Kasim pun masyghul akan adinda baginda itu. Maka ditanamkanlah seperti adatnya. Raja Kasim menggantikan kerajaan adinda baginda, Raja Ibrahim. Maka Raja Kasim pun naik takhta dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Kemudian Maulana Jalaluddin pun menuntut janjinya kepada Sultan Muzaffar Shah untuk mengahwini putri rekan. Sultan Muzaffar Shah menipu Maulana Jalaluddin dengan memberikan dayang yang baik rupa dan berpakaian lengkap yang disangka Maulana adalah putri rekan untuk dibawa ke atas angin. Maka semenjak itu bermulalah pemerintahan kerajaan Sultan Muzaffar Shah yang adil dan saksama. Baginda amat mengutamakan Sri Naradiraja. Sultan Muzaffar Shah memperistrikan anak bendahara Sri Amardiraja dan mempunyai anak lelaki baik paras rupanya bernama Raja Abdullah. Setelah kematian bendahara Sri Amardiraja, anaknya Tun Perpati Sedang menjadi bendahara menggantikan ayahnya dengan gelaran Bendahara Sri Wakraja yang mempunyai taraf yang sama dengan Sri Naradiraja. Ada pada suatu hari, Sultan Muzaffar Shah dihadap orang di pandai rumah. Setelah datang di luar pintu, maka Sultan Muzaffar Shah berangkat masuk. Sebab lama sudah baginda duduk, tiada baginda tahu akan bendahara datang itu, maka pintu pun tertutup ditiup oleh angin. Pada hati bendahara, yang dapat buka aku, serta aku datang baginda berangkat masuk, dan pintu pun ditutup orang. Maka bendahara pun terlalu malu rasanya, lalu kembali ke rumahnya makan racun, lalulah hilang. Maka dipersembahkan oranglah kepada Sultan Muzaffar Shah mengatakan bendahara mati. Maka baginda pun terkejut mendengarnya. Maka tita baginda, apa sebabnya maka bendahara mati? Maka dipersembahkan oleh Tun Indra segera sebab makan racun. Maka Sultan Muzaffar Shah terlalu duka cita, lalu berangkat pergi menanam bendahara seperti istiadatnya. 7 hari baginda tiada naubat oleh bercintakan bendahara Sri Wakraja. Setelah itu, maka Sri Naradiraja lah menjadi bendahara. Maka ada anak bendahara Sri Wakraja 3 orang, yang tua sekali perempuan Tun Kudu namanya. Terlalu baik parasnya, maka diperisteri oleh Sultan Muzaffar Shah. Adapun yang 2 orang itu lelaki, yang tertiga bernama Tun Perak, yang bungsu bernama Tun Perpati Putih. Adapun Tun Perak tiada kena kerja raja, ia pergi dulu di Kelang beristri di sana. Hatta betapa lamanya, maka orang Kelang pun menolak penghulunya, maka sekaliannya menghadap ke Melaka, hendak mohonkan penghulu yang lain. Maka tidak Sultan Muzaffar Shah, siapa pula kamu kehendaki akan jadi penghulu kamu itu? Maka semua orang Kelang, tuanku, jika ada ampun di dunia maha mulia, Tun Perak atau Patik sekalian pohonkan akan jadi penghulu Patik sekalian. Maka tita baginda, baiklah, maka Tun Peraklah jadi penghulu orang Kelang itu.